Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pada kali ini kita akan menyambung bicara kitab Sirah Nabawi di bawah tajuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai pendidik manusia. Pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam terhimpun segala gambaran yang paling indah dan jelas tentang akidah dan ajaran Islam seluruhnya. Tidak ada satu pun perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terlepas daripada pimpinan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Malah prinsip ini tetap terpakai dalam beberapa insiden yang tampak seperti salah di pihak baginda Nabi sekalipun, tetapi hakikatnya Allah Subhanahu wa taala nak menunjukkan kepada kita semua tuan-tuan bahawa apa yang berlaku itu adalah untuk memberi pengiktibaran, pengajaran kepada kita berdasarkan kepada apa yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, kekasaran yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap seorang sahabat ketika Nabi mengaturkan saf untuk solat berjemaah. Dalam peristiwa tersebut, Nabi menolak sahabat dengan kayu sugi kerana beliau berdiri terkedepan daripada saf. Lalu ketika itu juga malaikat Jibril alaihi salam turun menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan katanya yang bermaksud, "Ya Muhammad, sesungguhnya engkau dibangkitkan sebagai nabi, bukan sebagai jabbaron." Kan? Ini yang kita sebut tadi. Walaupun pada lahirnya nampak apa yang Nabi lakukan itu salah pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan, tetapi hakikat yang sebenarnya Allah nak menunjukkan perbuatan Nabi itu kepada kita bahawa sebagai apa perbuatan yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai perhatian, pengajaran yang kita boleh ambil, kan. Sebab itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau kita tengok tuan-tuan adalah perkara yang biasa saja, membetulkan saf di dalam solat, kan. Kadang-kadang kita pun meninggikan sedikit suara, mengeraskan sedikit suara, kita pesan kepada makmum untuk membetulkan saf sebelum kita memulakan solat. Dan itu adalah perkara biasa. Tetapi kalau perkara yang demikian dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedikit sahaja ada kekasaran yang kita tengok dalam peristiwa yang kita sebutkan ini, sedikit kekasaran yang Nabi tunjukkan dengan menolak, kan, sahabat dengan menggunakan kayu sugi, itu pun datang malaikat Jibril menasihati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya tidak boleh berbuat demikian kerana Nabi adalah seorang rasul, kan. Selepas menerima teguran Jibril, Nabi sallallahu alaihi wasallam terus mendekati sahabat tersebut dengan kayu sugi di tangan, lalu memintanya membalas perbuatan baginda itu. Selepas ditegur oleh malaikat Jibril, Nabi langsung tuan-tuan minta kepada sahabat yang ditolak tadi itu untuk membalas semula perbuatan yang dilakukan kepada dia tadi. Ini adalah satu contoh ketinggian akhlak yang tidak mungkin ditemui oleh seseorang kecuali apabila mereka membaca dan menghalusi sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita tidak akan tengok, tidak akan jumpa pada orang lain, hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana akan kita temui banyak lagi riwayat yang menarik, kan, yang amat indah pada peribadi dan akhlak
baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah daripada masa ke semasa kita akan cuba tonjolkan peribadi dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sepatutnya kita menjadikan peribadi Nabi, akhlak Nabi itu sebagai ikutan kita. Dalam konteks ini, sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan juga sumber pedoman bagi para guru, bagi pendakwah, kan, tentang bagaimana cara untuk melakukan pendidikan, pentarbiyahan, bukan sahaja apa dalam kehidupan ini, tetapi penuh dengan kebijaksanaan. Bukan sahaja untuk kehidupan, tetapi dengan dakwah itu, pendekatan itu, pendidikan itu dilakukan dengan penuh kebijaksanaan. Selain berperanan sebagai Nabi, baginda juga adalah seorang guru, baginda juga adalah seorang penasihat, baginda juga adalah seorang pendidik yang ulung. Jelas Nabi tidak pernah berhenti mencari formula terbaik dan berkesan untuk mendidik manusia. Sebab itu bagi kita yang ada Rasul, ada Nabi sebagai orang yang kita boleh jadikan contoh, banyak perkara yang kita boleh belajar dari diri peribadi dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana untuk kita menjalankan proses pendidikan, pentarbiyahan kepada manusia. Ta'lim ataupun mengajar manusia ilmu, sama ada di sekolah ataupun kuliah di masjid dan sebagainya, ini adalah kerja yang mudah, kan? Kegiatan ta'lim ataupun penyampaian ilmu dianggap telah dilaksanakan apabila ilmu itu telah disampaikan, kan? Ini kerja mudah. Jadi guru menyampaikan ilmu kepada muridnya, ini disebut sebagai kerja yang mudah. Apabila proses untuk kita menyampaikan ilmu telah berlaku, maka telah disebutlah kita ni menyampaikan ilmu, kan? Sama ada ilmu itu disampaikan dalam bentuk ucapan ataupun tulisan, tetapi yang yang agak sukar ialah kita nak pastikan ilmu yang disampaikan itu dapat memberi kesan kepada penerima, dapat diamalkan dalam kehidupan orang yang menerima ilmu itu. Ini yang susah, kan? Ini yang sukar. Sebab itu kita tengok dalam kehidupan Nabi, sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, proses Nabi mentarbiyah, mendidik manusia ini tidak mudah sebenarnya, tuan-tuan, ya. Nabi terpaksa berhadapan dengan halangan, penentangan yang macam-macam daripada kumpulan sasaran. Kita tengok sirah Nabi menunjukkan bahawa tugas setiap Muslim bukan sekadar menyampai ataupun mengajar, tetapi yang lebih penting ialah mentarbiyah, mendidik, mengasuh dan membimbing manusia. Makna tidak habis setakat kita menyampaikan ilmu, kemudian kita tak ambil tahu ilmu yang disampaikan tadi memberi kesan ataupun dipraktikkan oleh orang yang menerima ilmu, kan? Bukan sekadar itu. Kena pastikan ilmu yang disampaikan itu berkesan ataupun sebaliknya, kan? Sekiranya tidak berkesan, maka guru ataupun pendakwah, pengkuliah kena memikirkan strategi ataupun kaedah yang lain untuk menarik perhatian kumpulan sasaran. Hakikat bahawa manusia yang akan dididik itu mempunyai pelbagai ragam sifat, perangai, sebab itu secara automatik menjadikan tugas tarbiyah ini amat berat, kan? Kerana kita sedia maklum bahawa lain orang lain perangai, lain orang macam-macam penerimaan, bukan semua sama, kan? Kita jumpa dengan seseorang
Kita ingat dia ni orang yang mudah, rupanya orang yang liat untuk menerima nasihat. Kita jumpa dengan seseorang yang lain, kita ingat dia ni sukar, nampak macam brutal, nampak macam something. Rupa-rupanya kadang-kadang kita mudah dipermudahkan urusan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh kita menyampaikan nasihat kepada dia dengan yang kita tidak sangka-sangka. Ini perangai macam-macam lah manusia. Ada orang yang kita tengok nampak macam baik je, tetapi bila kita cuba memberi nasihat, cuba mengajaknya kepada kebaikan, kan, dia menolak, dia tidak mahu menerima dengan mudah. Kadang-kadang dia menunjukkan penentangan terhadap apa yang kita sampaikan kepada dia. Tugas mengasuh, tugas mentarbiah itu memerlukan waktu yang panjang. Tidak boleh sekali cakap. Memanglah kehendak kita begitulah. Sekali beri nasihat terus manusia berubah. Tapi hakikatnya tidak begitu, tuan-tuan. Dia kadang-kadang kena beberapa kali, berulang-ulang kali, mengambil masa berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun, untuk kita membimbing, menasihati sahabat-sahabat kita ni, dan menuntut kepada kesabaran yang sangat tinggi. Tanpa ada kesabaran, kita akan jadi orang yang lemah dalam memberi nasihat. Yalah, dah sekali bagi nasihat tak mau dengar, bagi kali yang kedua tak mau dengar lagi, bagi nasihat dah sebulan tak mau dengar, boring lah layan dia ni, kan. Itu kalau tidak sabar, dia akan jadi macam tu. Bagi orang yang sabar, tak apalah, hari ni dia belum terbuka lagi, Allah belum bagi hidayah lagi pada dia, nanti jumpa lagi, sampai bila nak jumpa dengan dia lagi? Sampai bila-bila, selagi dia belum menerima nasihat yang kita sampaikan kepadanya. Baik. Seterusnya mempunyai ilmu yang luas. Kan, kita nak menasihati orang, sewajarnya lah kita sendiri mempunyai ilmu. Kan, tanpa ilmu macam mana kita nak memberi nasihat kepada orang lain? Kan, kena ada ilmu yang luas jugalah. Matlamat pendidikan manusia tidak mungkin tercapai dalam masa yang singkat. Ini yang kita sebut tadi, kalau ikut kita memang kita nak begitu, tetapi hakikat yang berlaku tidak semudah yang kita nak, tidak semudah yang kita nak. Ia ibarat air yang menitis terus menerus sehingga meninggalkan kesan. Walaupun air itu dia lembek saja, tetapi kalau dia berterusan menitiskan di satu-satu tempat, akhirnya air yang lembek ini tadi, titisan air yang lembek ini tadi akan meninggalkan kesan kepada tempat bekas air bekas tempat dia menitik itu. Macam itulah, kan. Kita pun sama juga, kan. Kalau kita bagi sekali 2 nasihat, seminggu 2 nasihat, sebulan 2 tahun nasihat tak berubah-ubah juga, so maknanya kita belum boleh berhenti, belum boleh berasa selesa dengan apa yang kita dah buat ini. Usaha mendidik memakan masa bertahun-tahun, sehinggalah orang yang dididik itu melakukan sesuatu yang diajar, seolah-olah ia adalah tabiat yang melekat dalam diri dan peribadi mereka. Nabi mengambil masa 23 tahun untuk mengajar dan mentarbiah manusia dengan penuh kesabaran. Nabi yang Allah kurniakan mukjizat, Nabi yang Allah kasih, Nabi yang menjadi orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, juga terpaksa mengambil masa yang lama untuk mentarbiah, mendidik manusia ni untuk jadi manusia yang baik. Kan, 23 tahun ni tuan-tuan lamalah. Kan, 23 tahun ni lama. Bukan 23 tahun ni sekejap pejam celik. Ini 23 tahun, 1400 tahun yang dulu, tempoh masa selama 23 tahun dulu, nak habiskan satu hari ke sehari tu panjang rasanya. Beza dengan sekarang, lepas sehari dah nak setahun dah, kan, dah nak habis dah setahun. 2021 rasa macam baru saja lagi kita berada di dalamnya. Tengok-tengok ni dah
hujung bulan 9. Tak lama lagi dah nak habis dah 2021. Sekejap betul masa sekarang ni. Tapi dulu 1400 tahun yang dulu masa sehari-hari ni panjang tuan-tuan. Nabi SAW mengambil masa yang panjang untuk menyampaikan dakwah kepada manusia. Nabi terpaksa bersabar untuk mengajak manusia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala selama tempoh lebih kurang 23 tahun. Baginda tidak pernah berkeras untuk tujuan tersebut. Ini banyaklah yang kita tengok kan, bila Nabi berhadapan dengan ujian-ujian yang kalau menurut kita mungkin kita akan berdoa, ya Allah, balaslah mereka dengan balasan yang setimpal di atas apa yang mereka buat. Tapi Nabi SAW tidak menggunakan doanya yang mustajab, mukjizatnya yang Allah kurniakan kepada baginda Nabi SAW untuk minta supaya orang yang derhaka pada Allah, orang yang tak mau beriman pada apa yang diajak oleh Rasul, dibinasakan. Tak ada, Nabi tak guna kelebihan itu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya umatnya dibinasakan. Banyaklah contoh peristiwa di Taif misalan, kan? Bila Nabi berdakwah ke Taif, orang-orang Taif memberi layanan yang sangat buruk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka ni mengarahkan pemuda-pemuda, anak-anak belia supaya baling batu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga turun malaikat membuat tawaran, kalau sekiranya Nabi inginkan orang-orang yang menyakitkan Nabi ini tadi dibinasakan, Nabi sebut saja, kan? Tentu saja malaikat ini akan menunaikan permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita tengok Nabi tidak menggunakan kesempatan itu. Nabi tidak menyuruh malaikat untuk menghempapkan bukit kepada kaum Bani Saqif di Taif, kan? Sebaliknya Nabi berdoa kepada orang-orang Taif, nanti akan ada di kalangan anak cucu cicit mereka ini yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kekerasan dalam mendidik manusia mendedahkan sikap tidak sabar, mendedahkan sikap pemarah, memaksa orang lain supaya mengikut kemahuannya. Itu kalau sekiranya digunakan kekerasan. Orang yang masuk Islam masuk dalam keadaan sebenarnya tidak ikhlas, tetapi Nabi tak gunakan kekerasan itu. Sebab itu dalam peristiwa pembukaan Mekah, tuan-tuan, kita tengok bagaimana orang-orang yang tidak beriman akhirnya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana mereka tertarik dengan akhlak orang Islam. Ketika itu mereka tertarik, terpegung sesuatu yang tak disangka oleh mereka, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi kemaafan di atas segala kesalahan, segala kezaliman yang mereka lakukan kepada orang Islam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu, kan? Mereka menyangka bahawa mereka akan dijatuhkan hukuman mati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebaliknya Rasulullah memberi kemaafan, mengampunkan kesalahan-kesalahan mereka, kan? Yang akhirnya telah menarik minat di kalangan orang-orang kafir dalam peristiwa pembukaan kota Mekah itu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang masih berfikir-fikir, Nabi memberi tempoh kepada mereka. Fikirlah, kan? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, kan? Untuk akhirnya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun ketika itu kalau Nabi nak paksa, memang boleh paksa. Sebab Nabi sudah memegang kekuasaan pentadbiran di Mekah ketika itu. Kalau nak guna kuasa, boleh paksa. Kalau nak guna kekerasan, memang Nabi boleh guna. Tetapi Nabi tidak menggunakan kesempatan memaksa orang-orang yang belum Islam untuk bersama dengan Islam. So dia orang tengok sendiri sebulan, 2 bulan, akhlak orang Islam, memberi layanan kepada mereka dengan layanan yang baik. Akhirnya semua di kalangan orang bukan Islam dahulu memeluk agama Islam, kan?
Nabi juga lihatlah kesan tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Umar Al-Khattab, iaitu seorang sahabat yang terkenal dengan kekerasannya. Beliau adalah salah seorang daripada dua Umar yang terkenal bengis, kejam semasa mereka ini dalam jahiliah. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam terus berusaha melalui doa kepada Allah. Nabi berdoa pada Allah, kan, islamkan salah satu di antara dua Umar, kan. Islamkan salah seorang daripada dua Umar. Kalau ikut memanglah nak dua-dua, tetapi macam susah, kan, macam susah nak dua-dua ni. Kalau dapat salah seorang daripada dua orang ni pun Nabi kata syukurlah, kan. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala memberi hidayah kepada salah seorang di antara dua Umar, iaitu memberi hidayah kepada Sayyidina Umar Al-Khattab, kan. Kemudian apabila pintu hati Umar Al-Khattab mulai diketuk hidayah, dia melangkah menuju ke rumah Al-Arkam bin Abi Al-Arkam, di mana tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabat-sahabat yang lain menjalani proses pengajian, menjalani proses tarbiyah, dari mendapatkan tarbiyah pendidikan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu bila Sayyidina Umar ni dia sampai di rumah Al-Arkam bin Abi Al-Arkam, sahabat-sahabat yang lain sudah standby untuk mengawal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siap sedia bertindak kalau Umar yang datang ini bertindak yang tidak sepatutnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihatkan yang demikian itu, tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh sahabat-sahabat sabarlah, suruh sahabat-sahabat duduk je, tidak akan ada apa-apa yang berlaku, walaupun Sayyidina Umar sedang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyatalah kedatangan Sayyidina Umar Al-Khattab adalah untuk menyatakan keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Ia adalah perubahan di luar dugaan para sahabat yang menanti dengan penuh cemas, kan, bila Sayyidina Umar nak jumpa dengan Rasulullah. Di kalangan sahabat bersangka-sangka mesti Umar ni nak buat sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan. Rupa-rupanya Sayyidina Umar jumpa dengan Rasulullah ni nak menyatakan keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasul. Ini yang menyebabkan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkejut. Jadi mulai